Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Maisarah binti Muhammad Fauzi. Di dalam video pembentangan ini, saya akan menyampaikan rangkuman yang telah saya perolehi sepanjang melakukan 2 tugasan bagi kod kursus CTU 552, Falsafah dan Isu Semasa. Tugasan yang pertama adalah berdasarkan kepada kajian terhadap tajuk yang telah dibincangkan bersama ahli kumpulan saya, iaitu falsafah monoteisme dalam agama dan budaya. Saya bersama ahli kumpulan saya telah memilih 3 agama monoteisme, iaitu Sikhism, Majusi dan Jaudaism. Saya telah melakukan kajian yang lebih mendalam tentang falsafah monoteisme dalam Jaudaism. Agama Chaldea telah wujud pada tahun 1920-an dan telah membentuk sebuah agama yang terdiri daripada beberapa teori fahaman agama lain seperti Confucianism, Buddhism dan Taoism. Melalui tugasan ini, saya dapat mengetahui asal-usul dan sifat Tuhan Chaldea. Asal-usul Tuhan Chaldea dapat diketahui melalui satu peristiwa di mana Chaldea telah menjelmakan dirinya sebagai Supreme Being kepada pengikutnya. Sifat Tuhan Chaldea juga diambil daripada maksud perkataan Chaldea itu sendiri, iaitu High Tower, yang menunjukkan sifat Tuhan itu berada di tempat yang tinggi dan diibaratkan seperti satu semangat roh yang datang daripada elemen yang dan tidak dikelihatan secara fizikal tetapi masih mampu menyampaikan wahyu tentang ajarannya. Malah Chaldea juga disifatkan seperti The Mother Goddess yang datang daripada elemen yin menurut falsafah Taoism. Selain itu, Divine I telah menjadi simbol yang sangat penting dan bermakna kepada Chaldeaism kerana merupakan satu bentuk wahyu yang telah diterima oleh Ngo Venchu. Ngo Venchu yang merupakan pengasas dan juga pengikut terawal dalam Chaldeaism ini dikatakan telah diperlihatkan dengan Divine I di Pulau Puquak. Kisah penerimaan wahyu berkaitan simbol ini juga menjadikan rujukan kepada para pengikut kerana menunjukkan semangat kerohanian yang tinggi. Malah, Chaldea juga memainkan peranan terhadap alam melalui perkaitan kosmologi dengan ajaran Chaldeaism. Hasil daripada penyatuan fahaman Taoism, kosmologi dalam Chaldeaism menjelaskan bahawa asal-usul alam adalah melalui interaksi antara prinsip yin dan yang. Di samping itu, penganut Chaldeaism menggunakan Pap Chantrian dan Tan Nguyen Hiep Tuan sebagai rujukan tentang ajaran suci dan perlembagaan dalam agama Chaldea. Hasil kajian mendapati kedua kitab ini memainkan peranan yang sangat besar dalam hidup penganut Chaldeaism. Seperti mana agama lain yang mempunyai cara penyembahan kepada Tuhan, agama Chaldea juga mempunyai cara penyembahan yang telah dilakukan sejak dari dahulu lagi sehingga kini, seperti upacara The Great Ritual dan sembahyang berjemaah di kuil. Penggunaan altar juga sangat penting dalam Chaldeaism kerana menunjukkan semangat penyembahan dan pemujaan kepada Tuhan. Di dalam tugasan ini juga saya dapat mengetahui pantang larang atau amalan yang masih dipraktikkan oleh pengikut Chaldeaism seperti menjadi vegetarian. Vegetarian ialah larangan memakan sebarang bentuk makanan yang diperoleh daripada haiwan seperti daging. Bagi individu yang baru menganuti agama Chaldea, mereka perlu menjadi vegetarian. Pada awalnya, penganut ajaran Chaldea perlu mempraktikkan vegetarianism ni selama 6 hari pada setiap bulan. Tetapi kemudian ditambah kepada 10 hari pada setiap bulan dengan harapan setiap penganut itu akan menjadi vegetarian sepenuh masa serta menunjukkan tahap penyembahan mereka kepada Tuhan. Oleh itu, melalui tugasan tentang falsafah monoteisme dalam Chaldeaism ini, saya dapati bahawa penganut Chaldeaism ini memiliki doktrin ketuhanan yang sangat kuat tentang Tuhan Chaldea. Mereka mempunyai kepercayaan kepada konsep satu Tuhan sahaja sehingga kan segala apa yang mereka lakukan akan disandarkan kepada Tuhan Chaldea dengan harapan dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan. Kemudian, setelah selesai dengan tugasan yang pertama, saya telah diberikan tugasan yang kedua, iaitu untuk melakukan ulasan artikel yang mana artikel tersebut perlulah diambil daripada rujukan tugasan yang pertama.
Maka saya telah memilih artikel yang bertajuk Holy Mothers in the Vietnamese Diaspora, Refugees, Community and Nation. Artikel ini telah ditulis oleh Tien Huon Ninh pada tahun 2018 dan telah membahaskan tentang penyembahan kepada Holy Mothers dalam kalangan bangsa Vietnam yang menetap di Amerika Syarikat. Menurut masyarakat bangsa Vietnam yang menganuti agama Katolik dan Chow Dai yang berada di Amerika Syarikat ini, terdapat dua Holy Mothers iaitu Our Lady of Lavang dan Chow Dai Mother Goddess yang menjadi tonggak kepada keimanan mereka. Selain itu, terdapat beberapa isu yang dibawa oleh penulis iaitu tentang kemunculan awal agama Katolik dan Chow Dai di Vietnam yang bermula sejak abad ke-17 sebelum kedatangan komunis. Penulis juga memberitahu tentang isu yang berkaitan dengan keagamaan dan kebudayaan dalam kalangan masyarakat Vietnam di Amerika Syarikat serta membahaskan tentang kebanyakan penduduk Amerika Vietnam yang merupakan Katolik atau Chow Daism mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Holy Mothers iaitu Our Lady of Lavang dan Mother Goddess. Seterusnya, isu yang menarik pada pandangan saya sebagai pengkaji adalah berkenaan kepentingan Holy Mothers kepada agama Chow Dai. Melalui tugasan ini juga, saya dapat mengkaji bagaimana sesuatu penulisan itu boleh dinilai melalui kekuatan, kelemahan dan sumbangan kepada masyarakat. Antara kekuatan artikel Holy Mothers in the Vietnamese Diaspora, Refugees, Community and Nation adalah artikel ini menyampaikan informasi dan isu yang boleh dipercayai kerana ditulis oleh seorang penulis yang berkemahiran dalam bidang sosiologi. Selain itu, artikel yang telah dipilih juga mempunyai kekuatan dari segi penggunaan ilustrasi yang telah membantu saya sebagai pengkaji untuk memahami konteks yang ingin disampaikan dengan lebih baik. Walau bagaimanapun, artikel ini tidak lari daripada kelemahan dan apa yang saya dapati, kelemahan artikel ini adalah daripada sudut penggunaan bahasa. Hal ini kerana keseluruhan artikel dalam menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan ini memberikan sedikit kesulitan kepada saya untuk memahami setiap isi dan huraian yang ditulis kerana terdapat beberapa perkataan yang jarang didengari. Malah, saya juga memerlukan bantuan daripada sumber lain seperti kamus untuk melakukan translasi perkataan-perkataan yang tidak diketahui itu. Tetapi tidak dinafikan, artikel ini telah memberi sedikit sumbangan kepada masyarakat. Hal ini kerana melalui pembacaan artikel ini, banyak informasi yang berlaku di luar negara dapat diketahui oleh pembaca termasuklah saya sendiri dan menjadikan saya ingin berfikiran lebih terbuka terhadap perbezaan pendapat yang ada. Di samping itu, tujuan utama tugasan ini adalah untuk mengulas isu yang terdapat di dalam artikel dari sudut agama yang saya anuti iaitu agama Islam. Jadi terdapat perkara yang menurut pandangan saya adalah bertentangan dengan ajaran Islam seperti penggunaan patung-patung yang menyerupai Holy Mothers di gereja dan kuil untuk upacara penyembahan serta penggunaan alat muzik untuk menyeru Dewi Kesucian. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam melarang penyembahan kepada patung, dewa atau sebarang bentuk kebendaan yang dianggap atau disamakan seperti Tuhan. Menurut Islam juga, menyembah kepada sesuatu selain daripada Allah SWT adalah amalan syirik. Malah di dalam Al-Quran juga telah jelas dinyatakan pemujaan kepada berhala atau apa jua bentuk yang dianggap seperti Tuhan adalah haram dan berdosa besar. Maka saya sangat tidak bersetuju dengan perkara tersebut kerana ia bercanggah daripada ajaran Islam. Hasil daripada kajian ini secara tidak langsung telah memberi sedikit impak kepada saya. Impak yang saya perolehi daripada tugasan ulasan artikel ini adalah wujudnya rasa ingin merantau ke pelbagai negara dan merasai sendiri perbezaan budaya di negara lain sambil mengkaji tentang kepelbagaian budaya yang ada di dunia ini. Saya juga merasakan saya perlu memiliki sifat keterbukaan
terhadap kepelbagaian budaya dan tradisi yang ada di dunia ini. Walaupun masih ada isu yang dibahaskan adalah berbeza menurut fahaman agama Islam, tapi pada pandangan saya tetap perlu menghormati kepercayaan agama lain dan berfikiran lebih terbuka. Tuntasnya secara keseluruhan, kedua-dua tugasan ini telah memberi banyak informasi baru dan mendidik saya untuk menjadi seorang individu yang berfikiran kritis. Saya juga mendapat banyak ilmu baru daripada pensyarah sepanjang melakukan tugasan ini yang boleh saya praktikkan pada masa hadapan. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.